الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bertemu dalam majlis ilmu dalam keadaan kita ni diberikan ujian dan diberikan nikmat. Allah Ta'ala bagi ujian dengan wabak, Allah Ta'ala bagi nikmat dengan hujan. Dengan hujan ini Allah Ta'ala mengeluarkan daripadanya berbagai-bagai samarat, iaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan, kenikmatan kepada kita hidup. Jadi dengan sebab itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Ta'ala uji dengan wabak, tapi Allah Ta'ala tidak memberi nikmat. Diuji dengan wabak semata-mata, dengan musibah semata-mata, tanpa diberi apa-apa nikmat. Jadi dengan sebab itu kita ni bersyukur. Walaupun kita diberi wabak, Allah Ta'ala beri dengan penyakit, Allah Ta'ala memberi juga nikmat yang berbagai-bagai, sehingga kadang-kadang kita terlupa dengan nikmat-nikmat yang besar. Kita nampak maknanya wabak itu dah yang sebagai beban kita, tapi dalam keadaan yang lain kita lupa nikmat yang Allah Ta'ala beri berterusan kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak menyambung lagi berbicara kita ni dalam kitab Tahqiq Al-Wafi ala Muniyatul Musalli, pada membicarakan 12 perkara mesti diketahui sebelum solat dan kemudian daripadanya. Kita berada pada muka surat 187. Kita membicarakan perkara yang seterusnya setelah pada yang telah lalu membicarakan bahawa perkara yang perlu ada sebelum mendirikan solat ialah ilmu. Ilmu. Yang keduanya wuduk, yang ketiganya pakaian, dan hari ini kita nak menyentuh perkara yang keempat, iaitu memelihara waktu. Perkara yang perlu, maknanya sekiranya orang nak mendirikan solat ni ialah waktu, memelihara. Kita mesti memelihara waktu ni. Maknanya bila nak mendirikan solat, hendaklah berada dalam waktu yang ditentukan. Zuhur daripada waktu bila masuknya dan bila akhirnya. Asar pun begitu juga, waktu masuk dan bila waktu berakhir. Waktu maghrib bila waktu masuk dan waktu berakhir. Itu juga isyak, waktunya bila, akhirnya bila. Subuh pun begitu. Jadi orang yang nak sembahyang, dia mesti memelihara waktu. Hafizu ala salawat, maknanya hendaklah, maknanya kamu menjaga. Walaupun di dalam ayat ini hafizu ala salawati was salatil wusta, maka waktunya ialah waktu-waktu yang pertengahan, tapi semua waktu kita dikendaki menjaga. Lebih-lebih lagi menjaga waktu itu ialah waktu-waktu yang pertengahan, yang banyak orang lalai pada dia. Waktu apa? Waktu asar memang orang banyak lalai. Kerana waktu itulah orang balik kerja, orang semua urusan-urusan, sampai kadang-kadang mereka ni terlupa akan tanggungjawab dia, tugas dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu singkat. Kadang-kadang matahari dah nak terbenam baru dah nak mendirikan solat, kan? Sehingga mereka mendirikan solat dalam keadaan matahari itu berbentuk seperti mana tanduk syaitan. Dia gitu. Dia berbentuk macam dah nak tenggelam dah, barulah nak sembahyang asar, kan? Kadang-kadang tidak disebut dengan apa-apa pun, mereka leka duduk di rumah. Di rumah duduk, kan, ni tengok gelap, dia katanya. Jadi suasananya begitu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kelimanya, nak mendirikan solat ini menghadap kiblat, menghadapkan dirinya ke kiblat. Kiblat yang disebut di sini ialah
kalau kita berada di luar tanah Mekah ataupun berada di luar daripada Madinah, kiblat kita ialah kiblat zanni, kiblat zan, kan? Kiblat yakin tu, yang mana kita menghadap di Mekah dan kita melihat jasad Mekah, jasad Kaabah tu sendiri, sama ada di luarnya atau di dalamnya. Kita melihat sendiri. Jadi tuan-tuan, itu adalah kiblat yang yakin. Begitu juga kalau kita sembahyang di Madinah, di dalam Masjid Nabawi, itu kiblat yakin. Karena kiblat yakin ini ialah sama ada kita melihat Kaabah itu sendiri, kan? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tengok di sini. Ataupun kiblat yang ditentukan, ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kiblat. Itu kiblat yakin. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang tunjuk. Sama ada masjid itu yang di tempat disembahyangkan ataupun di mana-mana tempat yang Rasulullah bersama dengan para sahabat mendirikan solat itu semuanya kiblat yakin. Adapun yang kita ni zan, kan? Kita sembahyangnya kiblat. Selagi mana kiblatnya tak keluar daripada itijah dia, daripada garisan dia, sah tu sembahyang. Kecuali kalau ni dah menghadap kiblat, tuan-tuan menghadap kat belakang pula. Pak imam tu pusing pula kat belakang. Dia dah maji-maji jadi apa? Kiblatin pula. Sini tak ada kiblatin, di kiblat satu ya. Jadi tuan-tuan itu batal lah, kan? Sebab dia hanya kerana itijahnya di sini. Tiba-tiba kita berpusing. Itu maknanya kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Contohnya orang yang sembahyang dalam kenderaan, ada dalam permusafiran, itu dia lain. Orang yang sukar untuk menentukan arah kiblat, dia suka nak tentukan arah kiblat, maka orang ni diberi rukhsah, ya, diberi kelonggaran. Yang keenamnya iaitu niat. Kerana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Hadis yang penuhnya atau yang sempurnanya seperti mana yang disebut ialah riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, berkata, telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau kita melihat daripada syarat, kan, syarat sah tu, maka niat ini dia tidak ada dalil daripada Al-Quran. Jadi Al-Imam Syafi'i mengambil dalil ini daripada hadis Sayyidina Umar ini, nak menentukan ianya sebagai satu daripada syarat yang mana bila mendirikan solat, niat adalah sebagai satu perkara yang wajib. Dan niat itu adalah satu rukun dalam sembahyang. Adapun mazhab yang lain, contohnya Hanafi, dia tidak meletakkan niat sebagai rukun, dia syarat wajib. Syarat wajib ni ialah sesuatu yang ada sebelum sembahyang. Adapun Syafi'i menentukan bahawa ini rukun. Rukun itu ialah sesuatu yang ada ketika mana mendirikan solat ibadat. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sebab itu makna bagi kita yang mendirikan sembahyang ni, niat adalah sebagai syarat sah. Syarat sah menentukan sembahyang. Bila mendirikan solat, apa yang perlu ada? Maknanya qasadnya ada, ta'arudnya ada, ta'yinnya ada. Bagi sembahyang apa? Fardu. Aku sembahyang, dah satu, lepas dah. Itu qasadnya, kan? Menentukan sunat ke fardu. Fardu dah dua, kerana itu ta'arud. Ta'yin menentukan jenis apa sembahyang tu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Dah selesai, niat dah selesai. Kalau sekiranya didirikan secara berjamaah, masuk lagi satu, ta'yin binafsihi, makmum, selesai. Jadi tuan-tuan, jadi maknanya apa yang terlintas di dalam hati kita,
Adapun talafuz niat bagi mazhab Syafi'i itu sunat. Perkara yang sunat. Kerana talafuz niat ni untuk menguatkan niat. Jadi kalau sembahyang Allah usalli fardhu zuhri, usalli fardhu maghribi salasa rakaatin. Nanti dia angkat Allahu akbar. Aku sembahyang apa ni? Dia jangan jadi gagu-gagu pula. Sebab dia ada talafuz tadi. Talafuz ni dia telah dengar. Sahaja usalli fardhu maghribi. Nanti Allahu akbar. Aku sembahyang apa ni? Ini memang nak kena tau. Kan? Ditipu daya dia. Dia dah niat dah tadi. Jadi dengan sebab itu niat itu, lafaz niat itu untuk menguatkan niat. Jadi kalau tidak ditalafuzkan sah hukum dia. Kan? Yang ada apa? Itu yang terlintas dalam hati. Itu yang mengesahkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka Imam Syafi'i mengambil dalil daripada hadis ini menjadi sebagai syarat kepada menentukan akan sah solat. Kalau niat tak ada, maka tak jadi ibadat. Kerana niat itu membezakan di antara ibadat dan adat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dia sebut hadis ini menunjukkan bahawa niat dan sengaja itu dia kata timbangan bagi sah dan kebilangan segala amal. Maka apabila elok niat itu, eloklah amalannya. Dan apabila niat tiada elok, maka binasalah amalan itu. Itu daripada huraian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketujuh. Perkara yang ketujuh. Takbiratul ihram. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Hadis tu dia tengok kepada apa? Maknanya tahrimuha at-takbir. Apa maksudnya tahrimuha at-takbir? Haramnya sesuatu yang asalnya halal, dalam sembahyang, angkat takbirnya jadi haram. Makan, minum itu halal, tapi Allahu akbar, dia makan masa asam, mandi terselit tadi. Kunyak sedap pula tu dia rasa. Batal sembahyang. Batal sembahyang. Dalam sembahyang tak boleh makan, tak boleh minum, kan? Merasa manisan, rasa mana dia telan. Sedap pula kan? Jadi tuan-tuan, batal sembahyang, kan? Jadi gitu. Jadi kena jaga-jagalah, kan? Yang sesuatu yang tadi bercakap, bersembang, kan? Itu kan boleh, hukumnya harus. Tapi apabila mengangkat je takbir, Allahu akbar, yang tadi bercakap yang bukan perkataan solat, tak dibenarkan lagi. Cakapnya lepas ni jangan lupa tertarik kita, kan? Dalam sembahyang tertarik, batal sembahyang, kan? Dia tak boleh kalam manusia lagi dah, kan? Kalam manusia. Jadi tuan-tuan, kemudian wa tahliluha at-taslim. Halalnya sesuatu yang haram dalam sembahyang tadi, apabila memberi salam, maka halal balik. Tadi yang makan tak boleh, minum tak boleh, berkata-kata yang luar daripada perkataan sembahyang tak boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Dia dah niat memutuskan solat dah, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat tu dia cakap, tak ada masalah. Dia pun tu astagfirullah, astagfirullah, tak ada masalah, kerana dah luar daripada solat. Dah habis dah solat. Jadi tuan-tuan, hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salah al-wudu'u wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Anak kunci atau pembuka solat itu adalah wudu. Mana kita nak sembahyang ni tuan-tuan, kena ada wudu. Wudu tak ada, maknanya kalau kita sengaja melakukan hukum wudu tak ada sembahyang, kita buat sendiri kan, hukumnya haram, lagi berdosa. Kan?
Kita dah tak ada wuduk lah. Kalau kita berhadas lah, kita semayang juga, maka hukumnya berdosa. Dan haram lagi berdosa. Sebab apa? Termasuk di dalam perkara mempermain-mainkan ibadat. Sebab tu kalau sekiranya terbatal, kita keluar. Keluar macam mana? Kita ni jadi imam, kita jadi makmum tak apalah, boleh mengundur ke belakang kan. Sebab apa sekarang dah ada lorong, ada lorong. Sebab Covid ya. Boleh mengundur. Imam nak ngundurnya mana? Imam nak undurnya, undur. Bilal sekat, Pak Imam jangan ke belakang. Mana ya? Pak Imam nak mengundur gimana ni? Jadi tak boleh gitu. Maka adalah kaedah-kaedah yang disebut dalam hukum fiqh. Kan? Kaedahnya ada. Iaitu orang yang terbatal. Kan? Dinamakan dia istikhlaf di dalam solat. Jadi orang yang istikhlaf dalam solat tu kalau dia imam, adalah kaedah-kaedah yang disebut, yang diajar dalam hukum fiqh. Dia pusing ke belakang tu, dia pun tutup hidung. Bilal pun tengok, Pak Imam tutup hidung, berdarah hidung dia tu kan? Disangka dia. Dia tak tahu Pak Imam tutup hidung tu, rupanya Pak Imam tu anginnya dah keluar kan? Jadi sangkaan orang yang di belakang tu ialah imam ni berdarah hidungnya kan? Sebab dia tutup hidung. Ataupun dia memberi isyarat kepada orang belakang dia. Dia kata gantikan solat, gantikan tempat. Boleh memberi isyarat. Ataupun dia pakaikan mic. Itu sebabnya orang yang duduk-duduk belakang ni kena pandai. Kalau orang pakaikan mic tu makna batas solat tu. Jangan dia tepis pula. Orang pakaikan mic dia tepis pula. Buat kacau itu, bersilat pula Pak Imam dengan makmum. Sebab tu orang yang duduk di belakang ni tuan-tuan, orang yang faqih. Faqih ni semua apa? Kena tahu dia sini hukum fiqh. Sebab tu kalau berlaku pada imam, dia tahu tu. Imam tu pakaikan dia bermakna isyarat supaya ke hadapan. Ada imam pun tarik tangan dia. Dia tarik, imam tarik ni, dia tak ada ilmu, dia pula tarik tangan apa imam. Orang main tak tarik pula. Sudah. Jadi gitu tuan-tuan. Sebab tu hukum-hukum orang yang nak duduk belakang ni, belakang imam ni orang yang ada ilmu, supaya dia mengetahui kan. Nanti kalau imamnya baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la a'budu ma ta'budun, makmum pun duduk belakang tak tahu nak tegur. Mari pula orang yang tak tahu, Pak Imam, lakum dinukum tiada mari ke? Wah sudah. Kan? Kacau tu tuan-tuan, kan? Jangan begitu. Sebab tu orang yang nak duduk belakang ni kena orang yang faham-faham. Jangan nanti imam rebah, dia pun rebah juga. Jadi tak boleh begitu. Kan? Jadi miftahus solat tu wuduk. Nak mendirikan solat tu wuduk. Tak ada wuduk tak boleh. Kemudian wa tahrimuha at-takbir. Dan perkara yang mengharamkan dalam solat itu adalah takbir. Tuan-tuan angkat je takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Takbir-takbir yang seterusnya itu nama takbir intiqalan, iaitu takbir berpindah pada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Kan? Kalau sekiranya assalamualaikum itu taslim. Maknanya macam orang dia katakan tahlil. Tahlil tu mana tahallul. Kalau orang dalam haji atau umrah tahallul. Mana orang dah bertahallul tu semua perkara-perkara larangan tadi dihalalkan. Maka kalau sekiranya orang yang sembahyang namanya dinamakan dia tahliluha. Tahlil ataupun tahallul. Selesai sembahyang. Tadi tak boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh minum. Assalamualaikum. Boleh dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Atau hadis yang menunjukkan dalil bahawa takbiratul ihram itu wajib. Jadi maknanya wajibnya takbiratul ihram ni adalah syarat-syarat yang membatalkan. Kita nak tengok perkara yang perlu diperhatikan. Ada berapa perkara? Ada 8 perkara yang membatalkan takbiratul ihram. Iaitu lafaz dia tadi. Lafaz takbir. Mestilah takbir itu lafaznya dengan kalimah Allahu Akbar. Dia tidak boleh dengan kalimah yang lain. Allahul Jalil, batal. Allahur Rahman, tak boleh. Dia mesti Allahu Akbar ya. Dan tidak boleh diterjemah Allah Maha Besar. Dia kata makmum ni bukan faham aku sebut Allahu Akbar, baik aku translate. Dia translate siap kan? Supaya makmum datang khusyuk. Rupanya semua tak sah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian tidak boleh menambah, kan? Tak boleh menambah. Ataupun maknanya mengubah. Dia mengubah dia. Allah. Dia menambah kerana memanjangkan pada kalimah, pada alif sebelum daripada lafzul jalalah itu dengan hamzah yang menunjukkan atas istifham. Allahu Akbar. Batal. Kalau dibuat dengan sengaja jadi haram, kan? Dia tanya pula, Allah Ta'ala tu maha besar ke? Itu maksud dia. Daripada Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, dia tanya pula. Allah itu istifham, pertanyaan. Tak boleh. Ataupun memanjangkan kepada huruf ha-nya. Allahu Akbar. Tak boleh. Batal juga. Atau dipanjangkannya pada ra. Allahu Akbar. Panjang pula. Batal, kan? Atau mengubah daripada hurufnya Allahu Akbar. Allahu wa. Daripada Allahu jadi Allahu Akbar. Batal juga. Jadi semua perkara-perkara ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, membatalkan akan takbiratul ihram. Dia tak boleh. Jadi kena hati-hatilah. Ada perkara-perkara yang boleh membatalkan takbiratul ihram itu sendiri tadi. Adapun dari segi perbuatan mengangkat tangan itu sunat. Kan? Allahu Akbar itu sunat. Bukan wajib. Tak diangkat pun tak jadi masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i perbuatan itu dibuat kerana ada nas dan ada sumber dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ke-8, berdiri. Kerana firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Ayat yang sebelumnya ialah hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah oleh kamu, yakni kerjakan dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta. Yang macam kita cerita tadi lah. Maknanya sembahyang semua waktu ni kita kena jaga. Sembahyang dia berada dalam waktu dia. Jangan terkeluar daripada waktu. Ada sembahyang zuhur ke, baik asar ke, baik maghrib, isyak, subuh, mesti dalam waktu dia. Kalau sekeluar daripada waktu itu nama qada. Orang yang sembahyang keluar daripada waktu dengan sebab sengaja ditinggalkan, hukumnya berdosa dan wajib menyegerakan akan qada dia. Dia tak boleh bertangguh. Kecuali orang yang boleh bertangguh qada yang tidak berdosa dan dibenarkan bertangguh ialah orang yang terlupa atau tertidur. Itu je. Ada. Seperti mana yang berlaku pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah tertidur. Tertidur tu bukan maknanya saja-saja nak tidur, kan? Kerana menjadi istimbat hukum kepada umat. Nanti kalau berlaku macam ni, macam mana nak buat, kan? Jadi Rasulullah tidur, Bilal pun tertidur. Bilal kata, ya Rasulullah tidurlah, nanti aku kejutkan. Rupanya dia pun hanyut juga. Rasulullah bangun dulu. Ya Bilal mana? Ya Rasulullah, aku pun tertidur lena. Maka Rasulullah kata, ni dah matahari dah naik, kan? Tala'is syams, makna matahari dah naik. Jadi Rasulullah dia tak terus sembahyang. Merintahkan para sahabat buat matahari, kalau padang pasir kan panas waktu pagi, jalan dulu, cari tempat yang ada teduhan, kemudian memerintahkan para sahabat ambil wuduk, sembahyang. Itu nak menunjukkan bahawa kalau sekiranya sembahyang tertinggal dengan sebab tertidur, ia boleh bertangguh. Boleh bertangguh. Tapi orang yang meninggalkan dengan sengaja, tak boleh. Kena buat segera. Dan dia mendirikan qada tu hukumnya berdosa. Berdosa kerana dia meninggalkan. Yang keduanya istimbat daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang qada Rasulullah buat secara berjamaah, nak tunjukkan bahawa qada juga boleh laku dengan jamaah. Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah azan dan iqamah, nak tunjukkan sembahyang qada juga kalau didirikan boleh azan, boleh iqamah. Itu kan jadi hukum supaya orang-orang umat-umat yang terkemudian mengetahui macam mana kalau berlaku yang demikian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kesembilan, membaca Quran. Sembahyang ni kena membaca Quran. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah sembahyang orang yang tak membaca maknanya Fatihatul Kitab, maknanya Ummul Quran itu ataupun suratul Fatihah. Kalau sembahyang tak dibacanya Fatihah, maka tak sah, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Sama ada dia masbuk, ada, atau asalnya dia muafiq tapi dia masbuk. Asalnya disembahyang sama-sama imam, tapi dengan sebab ada maknanya di dalam pada dia itu masyaqqah, sebab dia ni jenis baca lambat. Kalau dia baca juga Fatihah, dia tertinggal 3 rukun yang panjang. Maka pada waktu itu dia bacalah Fatihah kadar yang dia boleh, dan meninggalkan Fatihah kerana Fatihah itu dia tanggung oleh imamnya. Itu dia lain soalan. Itu tuan-tuan muslimin, itu bacaannya tu memang bukan yang dibuat-buat, memang dah macam tu sejak lahir lagi. Bismillah, bila nak habis? Pak Imam pula jenis speed punya orang, kan? Pakai speedboat pula, laju tu tuan-tuan. Tak boleh menunggu dia bismillah. Pak Imam semuanya satu nafas je. Habis dia jadi imam tak bernafas dah. Dia gitu. Satu nafas, semua main senafas je. Allah tak bernafas dah. Jadi tuan-tuan, mana membaca Fatihah tu, membaca Quran tu, ada yang bacaannya wajib dan ada bacaannya sunat. Yang sunat tu terhasil maknanya sunat itu dalam bacaan sekurang-kurangnya 3 ayat. Alif Lam Mim 1 ayat, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin 2. Lepas tu sambung 1 ayat lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun 3. Allahu akbar. Pak Imam pendek benar. Dah 3 dah. Dah 3 ayat dah.
Sah lah, dapatlah pahala bacaan. Kan? Baca tadi maknanya surah At-Tin, Wat-tini waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Dah lebih dah tiga dah. Sambung lagi. Maknanya kalau berhenti sampai itu je pun dah terhasil. Ataupun satu ayat yang panjang, bacanya satu ayat yang panjang, tapi ayat tu kalau dia dinilai dia beberapa ayat. Contohnya ayat dain, ayat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza panjang, satu ayat tu, satu muka surat. Kita baca satu je, itu menyamai beberapa ayat. Jadi tuan-tuan, mana membaca ayat Quran. Dan bila dibacanya ayat ini, jangan dibaca secara maknanya terbalik. Makna apa? Mendahulukan surah yang datang dahulu, yang kemudian dikemudiankan. Maknanya surah An-Nas dengan Qul Huwallah, mana dulu? Qul Huwallah dulu. Kan? Baca Quran An-Nas rakaat pertama, rakaat kedua dah tak tahu nak baca surah apa. Sebab dah habis. Dah habis, surah apa nak baca pula? Surah An-Nas penutup dah. Kan? Dia tak tahu nak baca apa. Nikah orang semayang, tuan-tuan, berlaku. Dia tak pernah jadi imam. Hari tu imam tak ada. Kan tak? Nikah ni berlaku. Satu hari nak semayang berjamaah, imam tak ada. Semayang pula, semayang kuat pula. Kalau semayang silent tak apa. Kan? Semayang kuat. Masing-masing tolak engkau. Mana boleh. Kan? Aku tak boleh jadi imam, aku makmum je. Memang daripada dulu sampai bila-bila. Kacau tu tuan-tuan. Dia dah buat statement lah. Kan? Engkau jatuh kuasa kan? Aku jatuh kuasa je. Tak ada dalam syarat jatuh kuasa dia kena jadi imam. Dia pun dah bagi syarat pula. Pengurusi pula ada. Pengurusi kau jadi imam, kau ketua kan? Aku ketua pada maknanya lantikkan aja. Kan? Aku pun bukan dak sangat. Orang dah tolak aku jadilah. Bab imam ni tak boleh aku. Dah tak boleh macam mana? Kita sepakatlah siapa pakai jubah jadi imam. Sudah. Tengok tak ada. Kita tunggulah sekejap. Semua yang kuat ni tuan. Imam dah tak ada. Siapa pakai jubah, kita lantik jadi imam. Nasib malang seorang pemuda masuk, dia pakai jubah. Hari tu pula hari pertama dia datang masjid. Memang nak jadi malang tak? Kan? Lagi pada dia masuk pintu, orang dah terpa. Jemaah-jemaah dengan pengurusi dah terpa. Engkau jadi imam. Mana pula aku datang nak semayang? Tak, kami dah sepakat. Siapa pakai jubah jadi imam. Karut dah. Dia tak ke depan. Rakaat pertama Fatihah. Lepas Fatihah Qul a'udzu binnas. Rakaat kedua naik, lepas Fatihah diam je. Kan? Lepas Qul a'udzu binnas dah tak ada surah. Dia pun pusing. Aku dah kata aku tak boleh lah. Kau nanti aku jadi imam buat apa? Dah semua sembahyang seorang-seorang itu. Jadi tuan-tuan jangan buat begitu. Kan? Ni cerita ni. Jadi pengajaran kat kita. Jangan main tolak sebarang-sebarang. Kan? Nak tolak Bilal ni pun kita kena tengok juga Bilal. Dia pernah jadi imam tak? Sekarang buat-buat dia sujud, dia tinggal dengan kita kan? Wah, berpeluh lah kita. Kan? Tengok-tengok imam dah tak ada. Jangan. Sebab jadi imam ni bukan semua orang boleh. Dia bila dah duduk depan ni tuan-tuan, benda yang dia ingat tu semua jadi lupa tau. Kan? Dia kalau dia dah lupa, dia ambil ni tak kena, Qul Huwallah pun tak ingat tau. Sebab tuan-tuan apa dia kata jadi imam, tengok kau pergi depan, jangan-jangan rokok pun tak ada apa. Jadi tuan-tuan, jangan anggap jadi imam ni dia semayang seorang-seorang amin. Ni kali dia amin, ramai amin, penuh satu masjid. Takkan kecut perut. Sebab tu jangan anggap mudah. Kan?
Jangan anggap mudah. Orang nak jadi imam ni, sebelum jadi imam madam dia sakit perut. Kan? Dah lepas semayang, wah, lega pula. Hilang semua sakit. Kan? Itu penyakit emergency namanya. Dia datang dengan tiba-tiba waktu nak jadi imamnya. Waktu tu lah nak buang air besar, nak buang air kecil. Tuan, muslimin dan muslimat yang dalam mata. Jadi kita tengok membaca Quran yang ke-9. Yang ke-10-nya rokok. Jadi rokok ni dia mesti syarat rokok lah. Perbuatannya rokok. Kan? Hari ni timbul masalah. Sampai hari ni tak selesai. Orang semayang duduk, dia kata bila dia rokok dekat atas dengan kursi itu, dia kata itu bukan rokok, itu bukan sujud, itu makna rokok. Ni orang-orang ni memang tak faham betul lah. Kan? Dia rokok, ni rokok. Dia kata bila dia duduk dia sujud, itu bukan sujud, tu rokok. Heran betul dia. Dia niat tu. Setiap perbuatan itu mesti dia disengajakan. Kan? Bagi orang yang tak mampu, maka hendaklah membezakan di antara rokok dengan sujud. Baru-baru ni ada orang mengadu kat saya. Dia kata ustaz yang cakap tu ustaz juga. Dia kata semayang saya salah. Saya dah semayang dah lama ustaz. Saya ni slip disc ustaz. Saya kalau sujud tak boleh turun. Saya kena guna kerusi tu, ikut tu. Saya kata tadi yang dibuat macam tu niatnya apa? Sujud ke rokok? Dia sujud lah ustaz. Beza tak di antara rokok dengan sujud? Beza. Dah sudah. Dia kata ni ustaz ni kata semayang saya tak sah. Kan? Ni yang saya nak marah ni. Tak payah marah. Kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dia kata apa? Shalli qa'iman. Shalli qa'iman. Semayang berdiri. Fa in lam yastati' fa qu'udan. Semayang duduk. Bila semayang duduk tu bezakanlah di antara rokok dengan sujud. Kan? Kalau sekiranya rokok tadi separuh, maka waktu sujud direndah lagi. Sah tuan-tuan. Kerana itulah kemampuan dia. Engkau nak suruh dia sujud, kau buat dia terlentam lah. Daripada dia boleh semayang, dia tak semayang. Islam ni kan ad-dinu yusrun. Agama ni kan mudah. Tapi jangan buat-buat mudah. Agama ni mudah, tapi jangan buat-buat mudah. Itu kemampuan dia. Kemampuan dia buat kadar kemampuan. Kadang ustaz-ustaz ni pun jadi pening kepala juga. Dia memeningkan orang. Jadi susah gitu tuan-tuan. Menangis makcik tu cerita dengan kita tak. Kata tinggalkan. Buat yang mana ada. Yang dah buat tu betul lah tu. Kemudian yang ke-11-nya, sujud dua kali. Sujud 2 kali. Ada sujud tu mana meninggikan belakangnya daripada depannya. Mana kepala tu direndahkan, yang belakang tu ditinggikan. Maka jangan rata. Jangan rata. Rasulullah melarang orang yang sujud seperti mana duduknya seekor anjing. Dia jenis telekap gitu. Itu dilarang. Kan? Rasulullah melarang tu orang semayangnya tu. Melekapkan tapak tangan dia punya ni ke lantai, melekap dan direndahkan tak? Rendah. Mana kepalanya dengan ponggongnya sama. Itu dilarang. Kan? Disuruh tinggikan yang belakang. Tinggi gitu. Yang belakang tu tinggi. Depannya rendah. Kecuali orang perempuan. Orang perempuannya direndahkan. Direndahkan. Jadi orang lelaki tu disuruh buka begini. Sehingga semayang tu nampak lambungan kan. Apa buktinya supaya semayang tu nampak lambungan? Kerana para sahabat radhiyallahu anhum, kami melihat Rasulullah ketika mana sujud.
Rasulullah, kami melihat lambungan Rasulullah bercahaya. Maknanya cahaya. Tapi kita punya ni tak ada cahaya, gelap. Kan? Jangan tengok cahaya, mana cahaya kau? Dah tak ada, berserabut. Kan? Rasulullah tu diangkat tu bercahaya, nur, ada nur. Ada ni tuan-tuan, itu menunjukkan bahawa itu perbuatannya. Sebab apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang kau tengok bagaimana aku sembahyang. Kita tidak melihat, tapi kita mendengar perkhabaran, hadis Rasulullah SAW yang kita dengar. Jadi ikut yang mana yang dengar. Yang untung-untung guru sampai dengan tu, ikut dia. Jangan buat yang lain daripadanya. Ke-12, duduk tasyahud akhir. Tadi kalau duduk maknanya 2 kali itu namanya duduk iftirash. Iftirash makna satu kaki bawah punggung, satu lagi itu dikeluarkan. Kan? Boleh juga mendirikan dua-dua kaki bawah punggung, boleh. Dirikan dua-dua kaki itu di bawah punggung, duduk di atas dua-dua tumit, boleh. Bagi siapa tu? Orang-orang yang dah uzur. Kan? Orang dah uzur. Dia kalau duduk macam kita duduk iftirah tu, dia payah nak bangun. Kan? Orang-orang muda afdal. Itu yang paling sempurna, duduk iftirash. Ada? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, gaya duduk. Manakala duduk tasyahud akhir itu ialah duduk tawarruk. Tawarruk ni ialah menjatuhkan punggungnya ke lantai. Punggung tu letak di atas lantai, lalu memasukkan kaki sebelahnya ke dalam dan mengangkat satu lagi keluar. Gitu. Jadi bersilang. Kan? Itu namanya duduk tawarruk. Orang yang tak boleh, duduklah iftirash. Afdalnya sembahyang ni duduk tawarruk tayyat akhir. Tak boleh nak duduk tawarruk, duduk iftirash. Sah tak? Hukumnya sah. Kalau afdal, ambil yang afdal, iaitu duduk tawarruk. Kalau nak afdal, duduk tawarruk. Kalau tak boleh, duduk iftirash. Dia nak lipatkan kaki payah, sengit, orang sebelah semua dia semua dia papahnya. Kawan ni dah lah, ini sebelah macam tuan drum dia menahan, Pak Imam pula baca tahiyat bukan main lama. Kan? Kalau dia elak kan, orang tu rebah pula kan. Jadi tuan-tuan, itu sebabnya kalau jadi imam, tahiyat akhir ni ambil yang rukun. Jangan baca panjang-panjang. Dia baca Allahumma filli ma qaddamtu. Makmum sebelah tu, aduh perut aku sakit ni, Pak Imam pula baca panjang. Jangan-jangan terkentut. Jadi tuan-tuan, innaka hamidum majid, selesai. Assalamualaikum. Bagi salam pun tak boleh panjang, makruh. Sebab kalau ada yang nak terkentut tu, assalam, buat lagu pula Pak Imam. Pak Imam, aku perut dah sakit ni. Nak kau buat lagu pula, lama nak lagu Bayati pula tu. Aduh, pening kepala. Maknanya dia suruh cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pendek. Orang yang nak tak kentut tadi, Assalamualaikum. Sebab salam pertama yang wajib. Dia berniat dah keluar daripada imam dah, maka dah sah. Ni tunggu Pak Imam bagi salam nak, bagi salam kedua pula. Aduh, Pak Imam ni memang nak kena. Kan? Jaga kau, aku curi gas kau orang. Dia kata. Jadi tuan-tuan muslimin, jangan memberatkan. Kan, kalau kita jadi imam jangan ditambah-tambah tu. Sembahyang seorang diri kau nak duduk tahiyat akhir 3 jam pun lantak kau lah. Kan? Jangan. Walau Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kiranya aku sembahyang lepas tahiyat akhir, apa yang aku nak baca?" Kan? Maka Rasulullah pun, "Ya Allah, maghfir lima qaddamtu," sampai habis.
Maknanya nak menunjuk tu bukan ketika dia jadi imam. Kan? Dia sembahyang seorang diri, nak baca apa lepas tayyari innaka hamidum majid? Rasulullah ajar. Mana kalau kita sembahyang diri, bacalah benda-benda ni. Tapi kalau sekiranya jadi imam, jangan memberatkan jamaah. Itu sebab di antara sunnahnya bila sembahyang, orang-orang yang sembahyang jadi imam meninggalkan sunnah. Kalau ditinggalkan sunnah, jangan dia lepas sembahyang, sebelum sembahyang dia tak tengok jemaah tu. Kalau dia tak tengok jemaah tu, dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Rasulullah mana tengok? Betul. Kerana pandangan Rasulullah ni memandang ke belakang tu macam pandang depan. Dia tak payah pusing, kerana dia pandang belakang tu macam pandang depan. Nak tak perlu pusing. Itu sebagai dalil, kerana itu sebagai mukjizat. Kita ni tak boleh, kalau tak pandang memang tak nampak. Kenalah pandang, pusing, itu sunnah. Jadi imam meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah. Orang yang meninggalkan sunnah, sembahyangnya sah, tapi pahala sunnah tak ada. Pahala sunnahnya tak ada. Jadi sebelum jadi imam tu pandang. Pandang kiri kanan. Tengok, wah ini gantang ni. Semua sado-sado. Nah, Yasin baca satu rakaat. Baru betul. Kan? Tengok makmumnya, wah ini Yasin boleh ni. Baqarah pun boleh. Kan? Kadang kita semayang, sadap makmum dah tak ada. Padan muka kau. Kan? Panjang benar macam. Jadi tuan-tuan, biarlah bersesuaian. Kerana berlaku pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah. Seorang sahabat nama Ibnu Mas'ud kan. Dia semayang tu dibacanya panjang-panjang waktu Isyak. Orang komplain mengadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ni sahabat ni, dia dah semayang dengan kau. Dia balik kepada kami, dia jadi imam, dia baca panjang-panjang ya Rasulullah. Kami ni bekerja kan, penat. Kami datang Isyak, makan pun belum. Kan? Tapi dia baca panjang-panjang pula. Allahai. Kami teringat nasi waktu semayang tu. Jangan begitu. Jadi baca yang kadar-kadar lah. Kan? Yang sesuai. Kan? Tapi jangan tak baca langsung. Ustaz tak baca? Covid. Itu memang nak kena pula. Dia bohong Covid semua benda. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selesai kepada 12 perkara. Nanti insya-Allah kita masuk bahagian ilmu kesempurnaan wuduk dan perkara-perkara yang seterusnya insya-Allah. Sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.